Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua beri perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang hebat lagi cantik bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tema forum kita pada hari ini, iaitu Rasul disanjungi, sunnah diteladani. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Terlalu banyak sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat di dalam sirah dan disebutkan di dalam Al-Quran yang merupakan teladan bagi kita semua. Antara sifat-sifat Rasulullah yang kita boleh ikuti ialah ketabahan Rasulullah, dermawan, keberanian, bijaksana dan banyak lagi. Seperti kita ketahui, Rasulullah SAW adalah pilihan daripada seluruh Rasul pilihan atas pilihan untuk jadi Rasul di akhir zaman, membawa Al-Quran dari Tuhan untuk panduan umat kemudiannya. Hatinya bersih, sabarnya keras, berbagai-bagai rintangan, bermacam-macam cabaran. Seluruh hidupnya di dalam penderitaan, tidak pernah surut di dalam perjuangan. Hatinya dengan Tuhan tidak pernah putus hubungan. Pengorbanannya semacam angin kencang lajunya dengan harta, tenaga dan jiwa raga. Masya Allah, akhlaknya bak bulan purnama sangat terselah, tiada tandingannya. Tidak ada bandingan di seluruh dunia. Seorang sastrawan Inggeris mengungkapkan kisah Nabi Muhammad melalui sajaknya yang berbunyi, Rasulullah is the most perfect human being, the person to look up to among all humans. Let make him the role model for all human beings. If he is made into our role model, there will emerge love and affection. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kehebatan Nabi Muhammad SAW ini telah diiktiraf ramai para cendekiawan dari seluruh dunia. Menurut kajian dan yang dijalankan oleh pengkaji barat yang disenaraikan 100 pemimpin terkemuka dunia, Rasulullah terletak di tempat yang pertama sekali sebagai pemimpin teragung. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam suatu perbincangan, boleh kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan memang tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Jadi kita teruskan. Yang sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, Saudari Nur Akila binti Muhammad Sukri. Apa khabar? Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan panel kedua, Ayu berbaju kurung, Saudari Wan Nelly Fatimi binti Wan Rozaimi. Bagaimana saudari? Alhamdulillah, Tuhannya ilahi. Dari hujung sana nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Dayang Nur Syamini binti Awang Ahmad Sadi. Alhamdulillah. Khabar? Alhamdulillah. Sihat. Okey, sebelum saya menyimpangnya lebih jauh, soalan saya pada panel pertama kita, bolehkah saudari cerita sedikit tentang kepribadian Rasulullah untuk mengenali tentang Rasulullah? Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita yang cantik lagi bergaya, Cik Nur Aisyah Balkis, dan juga barisan rakan panel saya. Syukur kehadrat ilahi kerana bertemukan kita pada hari ini. Terima kasih juga kerana menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi tentang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya teruskan kepada agenda saya pertama, iaitu baginda diutus sebagai Rasul untuk membawa rahmat kepada sekalian alam, seperti maksud firman Allah, dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107.
Misinya adalah membina masyarakat Rabbani yang dilindungi nur ilahi. Baginda juga diutus ke alam ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Akhlak baginda adalah pancaran daripada nilai-nilai Al-Quran. Justru selaku umat Islam, kita dituntut untuk mencontohi akhlak Rasulullah. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum kita mengupas lebih lanjut berkaitan akhlak Rasulullah SAW, lebih baik rasanya sekiranya kita sama-sama mengenali tentang latar belakang dan kepribadian kekasih Allah dengan sebaiknya. Nabi Muhammad berasal daripada keturunan Qusay bin Kilab, iaitu keturunan pemimpin Arab Quraisy. Keturunan Nabi ialah sebuah keturunan yang bijak, mentadbir dan berniaga. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya pula ialah Aminah binti Wahab. Keluarga Nabi menguasai Mekah, Kaabah dan juga Telaga Zamzam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, iaitu tahun gajah, bersamaan dengan 571 Masihi di rumah datuknya. Dan baginda diberi nama Muhammad yang bermaksud terpuji. Namun begitu, bapa Nabi meninggal dunia ketika Nabi masih lagi berada dalam kandungan. Selanjutnya, pada usia 6 tahun, ibu Nabi Aminah binti Wahab meninggal dunia dan Nabi pula dipelihara oleh datuknya. Kemudian datuknya meninggal dunia, lalu dipelihara pula oleh datuk saudaranya, iaitu Abu Talib. Ketika baginda mencecah usia 25 tahun, baginda telah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang berumur 40 tahun. Hasil perkahwinan baginda dikurniakan 6 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 4 perempuan. Ketika baginda berumur 40 tahun, baginda telah menerima wahyu pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ketika sedang berada di Gua Hira. Oleh itu, wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sehingga kewafatannya membentuk ayat-ayat Al-Quran dianggap oleh umat Islam sebagai kata-kata Tuhan tidak berubah yang merupakan dasar bagi agama Islam sehingga ke hari ini. Baiklah, saya meneruskan lagi dengan menceritakan tentang kepribadian akhlak Rasulullah SAW. Kepribadian Rasulullah yang pertama, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad memiliki 4 sifat terpuji utama, iaitu siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah ialah bijaksana. Jadi sifat siddiq Nabi Muhammad ini diakui sendiri oleh orang Arab Quraisy semasa dakwah Islamiah yang dilakukan di Mekah. Seterusnya, baginda juga digelar Al-Amin oleh orang Arab Quraisy kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong. Baginda juga telah berjaya menyelesaikan perbalahan di kalangan pembesar Arab berhubung dengan peletakan batu Hajar Al-Aswad. Panggilan Al-Amin terhadap Nabi Muhammad telah berisebati dalam kalangan masyarakat sehingga kan panggilan Muhammad tidak lagi digunakan. Malah, sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad pula telah menyebabkan Khadijah binti Khuwailid menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk baginda diperniagakan. Setelah baginda dilantik menjadi Rasul, baginda telah menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Boleh saya teruskan? Kewibawaan baginda sebagai tokoh pemimpin yang unggul terbukti sebelum dilantiknya menjadi Rasul. Contohnya, semasa berumur 35 tahun, baginda pernah menyelesaikan suatu persengketaan di kalangan Arab Quraisy. Persengketaan Arab Quraisy ini bermaksud apa yang saya cakap tadi lah, tentang peletakan batu Hajar Al-Aswad ke tempat asalnya, iaitu penjuru timur Kaabah. Okay, dan perkara yang menarik tentang kepribadian Rasulullah ni juga ialah baginda ni merupakan ketua keluarga yang patut dicontohi kerana sifat kepemimpinannya serta sifat pengasihnya dan timbang rasa. Hal ini dapat dilihat melalui baginda sering membantu isterinya memasak, melayan anak, menambal pakaian yang koyak dan membersihkan rumah.
Jadi anak-anak baginda ini diberikan pendidikan agama yang secukupnya dan baginda menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anaknya. Hal ini menunjukkan baginda mengamalkan kehidupan yang sangat sederhana, dan ini membuatkan kepribadian Rasulullah sangat disenangi oleh mana-mana sahaja yang rapat dengan baginda. Saya rasa kepribadian Rasulullah ini sudah jelas untuk saya ceritakan. Saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari Akilah atas penjelasan dan pencerahan yang dengan jelas dan menarik itu. Saya sangat bersetuju dengan pendapat saudari bahawa Rasulullah merupakan sebaik-baik teladan yang perlu dicontohi. Baginda juga merupakan tokoh dan pemimpin yang sangat hebat. Betul juga. Jika ingin diceritakan sepenuhnya tentang baginda, 3 hari 3 malam belum tentu habis cerita pasal baginda, betul tak? Betul. Begitu banyak jasa Rasulullah yang kita sendiri tidak dapat lakukan sebagaimana Rasulullah melakukan dekat agama Islam ni. Jadi kita teruskan lagi untuk soalan yang kedua yang akan dijawab oleh panel kita yang kedua, iaitu saudari Nelly. Soalannya, apakah contoh akhlak dan sunnah Rasulullah yang boleh kita contohi? Silakan. Terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, jadi hadirin sekalian, dapat kita lihat pada zaman kini secara lebih mendalamnya, kebanyakan anak muda zaman sekarang lebih melihat kepada penyanyi, pelakon, pemain bola dan sebagainya. Mereka akan melihat figura-figura ini dari segi cara pemakaian, cara percakapan, pertuturan dan sebagainya lah. Tetapi alangkah indahnya jika anak muda zaman sekarang melihat dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya ia akan lebih mudah bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada zaman kini kita rasa kebanyakannya merasa susah untuk melahirkan rasa cinta itu terhadap Rasulullah. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Saya rasalah ianya kerana atas diri kita sendiri yang kurang mengenal baginda. Oleh sebab itu kita sebaliknya menjadikan Rasulullah sebagai contoh qudwah hasanah. Apa itu qudwah hasanah? Qudwah membawa maksud contoh, teladan dan model kehidupan. Manakala perkataan hasanah pula membawa maksud contoh, membawa maksud baik. Jadi apabila dua perkataan ini digabungkan, maka ianya membawa kepada satu perkataan yang membawa maksud contoh teladan yang baik. Jadi hadirin sekalian, kita berbalik kepada soalan yang pertama, iaitu contoh dan sunnah Rasulullah. Akhlak Rasulullah dan sunnah Rasulullah. Akhlak dan sunnah Rasulullah yang boleh dijadikan sebagai contoh teladan. Yang pertama adalah sifat pemurah dan suka menderma, di mana kita dapat lihat setiap hari baginda akan mengeluarkan duitnya untuk didermakan kepada fakir miskin. Malah baginda hanya mencari rezeki sesuai mengikut keperluannya sahaja, dan selebihnya akan diberikan kepada orang sekeliling. Yang kedua, kita boleh contohi Rasulullah daripada aspek adab ketika makan, di mana Rasulullah sangat menitik beratkan adab ketika makan, di mana apabila makanan sudah tersedia, Rasulullah akan membaca doa yang bermaksud, dengan nama Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah makanan ini satu nikmat yang disyukuri sehingga ke nikmat syurga. Jadi kita dapat contohlah, kita amalkan doa makan ketika kita memakan. Seterusnya, baginda juga tidak suka makan makanan yang panas, kerana dalam sabdanya, dalam satu hadis, sesungguhnya Allah tidak memberi kita makanan daripada api. Sejukkanlah makanan itu terlebih dahulu.
Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sentiasa mengamalkan adab-adab ketika makan yang mana sepatutnya diamalkan oleh orang-orang Muslim. Rasulullah juga menggunakan tangan kanannya ketika menyuap makanan dan sentiasa memilih lauk yang terdekat dengannya terlebih dahulu. Macam kita ni, kita kalau kita lihat makanan yang sedap walaupun jauh, kita akan ambil juga walaupun jauh. Tetapi lebih baik kita mengutamakan makanan yang terdekat dengan diri kita dulu. Selain itu, baginda juga tidak mengambil bawang putih dan bawang besar kerana ia mampu mendatangkan bau yang tidak menyenangkan, di mana bau-bau ini akan mengganggu orang sekelilingnya juga. Walaupun begitu, baginda tidak pernah merasa jijik terhadap makanan yang tidak disukainya. Yang ketiga, kita boleh mencontohi baginda dari aspek pemakaian. Nabi Muhammad SAW suka memilih pakaian yang berwarna putih kerana baginya pakaian yang berwarna putih ini melambangkan kesucian. Pakaiannya yang dikenali sebagai jubah menutupi sehingga baras buku dadinya. Baginda juga mempunyai dua salinan baju khusus, iaitu untuk solat Jumaat dan pakaian lain-lain. Bermaksud baginda tidak mencampurkan pakaian solatnya dan juga pakaian hariannya. Dan setiap kali baginda memakai pakaian, baginda akan memulakannya daripada kanan kerana seperti yang kita tahu, kanan adalah lebih afdal. Dan baginda akan membaca doa yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah memberikan apabila menyatakan sesuatu yang hak dan benar. Yang keempat, sifat baginda yang berlapang dada dan pemaaf. Baginda mempunyai sifat yang pemaaf, di mana dapat dilihat dalam satu peperangan terdapat kaum musyrikin yang mengugut baginda dan tentera muslimin dengan menyatakan, siapakah di antara kamu yang dapat menyelamatkan engkau dari pedangku? Lantas Rasulullah menjawab, Allah. Dengan mendengar perkataan Allah itu sahaja, tentera musyrikin itu tergetar dan menjatuhkan pedangnya. Lalu Rasulullah mengambil pedang tersebut dan berkata, siapakah kini yang dapat mempertahankanmu daripadaku? Lalu tentera musyrikin itu berasa sukar untuk menjawab soalan tersebut. Dia menjawab, ambillah nyawaku dengan cara yang baik. Tetapi jika difikir logiknya, Rasulullah boleh sahaja membunuh tentera musyrikin. Tetapi Rasulullah berkata, katakanlah aku bersaksi kepada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku Rasulullah sebagai pesuruhnya. Jadi kita dapat lihat daripada Rasulullah membunuh tentera tersebut, Rasulullah memberinya peluang untuk memeluk Islam. Dan yang kelima, kita dapat contohi Rasulullah dari aspek ibadah, di mana Rasulullah banyak menunjukkan contoh-contoh cara pelaksanaan ibadah untuk kita jejaklah dan menjadikan panduan. Kerana Rasulullah sendiri amat menyukai dan berasa senang apabila melakukan ibadah. Rasulullah juga sangat suka melakukan solat sunat, di mana ada satu kalanya baginda tidak tidur malam dan sehingga kakinya berkekar. Namun kerana cintanya Rasulullah terhadap ibadah, baginda tetap melakukannya. Dan akhlak Rasulullah yang terakhir adalah dari tutur kata, di mana Rasulullah adalah seorang yang fasih dalam tutur katanya.
Rasulullah akan menuturkan kata-kata yang sopan dan manis terhadap orang sekelilingnya. Dan baginda tidak akan bercakap sesuatu yang dirasakannya tidak perlu, dan hanya meninggikan suara apabila menyatakan sesuatu yang benar sahaja. Izinkan saya sambung lagi Untuk sunnah betul. untuk sunnah. Okey, jadi para sahabat pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Rasulullah, dan beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi jelas pada kita bagaimana baginda menjadi ikutan yang sangat hebat sehingga melahirkan pengikut yang ramai dan melahirkan ummah yang bertakwa dan menunjukkan sikap contoh yang baik. Oleh itu, segeralah kita kembali mencontohi akhlak baginda dalam usaha untuk mempraktikkan dalam organisasi kita. Beralih pula kita kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam, maka selain memperoleh pahala bagi dirinya, juga mendapat tambahan pahala dari orang yang mengamalkan sesudahnya dengan tanpa mengurangi sedikit pahala mereka. Dan barang siapa melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka selain memperoleh dosa baginya, juga mendapat tambahan dosa dari orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka dengan itu, jika kita meneliti apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya, sesungguhnya amalan sunnah memiliki keistimewaan luar biasa yang boleh menyempurnakan amalan wajib yang kita kerjakan dalam seharian kita. Rasulullah SAW mengamalkan amalan sunnah dalam kehidupan beliau. Malah Allah SWT telah menyuruh setiap umatnya agar beribadah dan memiliki akhlak peribadi yang mulia. Amalan sunnah adalah amalan-amalan apabila melakukannya itu mendapat pahala dan tidak berdosa jika kita meninggalkannya. Sunnah itu bererti ketetapan dari Nabi Muhammad yang bukan fardu dan bukan wajib. Amalan sunnah menjadi mudah apabila setiap manusia mempunyai niat dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Namun amalan sunnah Nabi dan para sahabat terdahulu sering dilupakan oleh masyarakat masa kini kerana mungkin sebahagian dari mereka menganggap cukup mengamalkan amalan-amalan yang wajib sahaja. Okey, jadi apakah antara amalan sunnah Nabi yang boleh dijadikan contoh oleh kita? Pertamanya adalah solat tahajud. Solat tahajud atau lebih dikenali dengan qiyamul lail atau solat malam yang mempunyai fadilat kebaikan dan keistimewaan untuk diri kita mengamalkannya. Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan, sesiapa mengerjakan solat malam dengan khusyuk, nescaya dianugerahkan Allah 9 perkara, 5 di dunia dan 4 di akhirat. Tambahan pula, solat tahajud merupakan satu peluang keemasan yang ditawarkan kepada manusia untuk mengeratkan perhubungan dengan Allah, dan pintu langit terbuka luas untuk menerima taubat hamba-Nya. Pada masa itu, para malaikat akan membawakan kandi emas untuk mengumpul air mata taubat hamba-Nya yang menyiram api neraka serta menanti tubuh manusia di akhirat nanti. Yang sunnah yang kedua adalah mendahulukan kaki kanan ketika memakai kasut dan kaki kiri selepasnya. Nabi Muhammad SAW menggalakkan setiap umatnya supaya mendahulukan anggota kanan dan kemudiannya diikuti oleh anggota kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, jika kalian memakai sandal, maka dahulukannya kaki kanan, dan jika kalian melepaskannya, maka dahulukannya dengan kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai kedua-duanya, dan jika tidak memakaikannya, maka tidak memakai pada kedua-duanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sunnah ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Ia merupakan zikir terbaik yang mendatangkan banyak kebaikan bagi
bagi sesiapa yang membacanya. Dengan membaca Al-Quran, kita akan memperoleh ketenangan dan kedamaian jiwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya, orang yang membaca Al-Quran. Amalan rutin keempat Nabi Muhammad SAW yang setiap hari dilakukan adalah dengan melakukan salat duha, yang mempunyai banyak kelebihan jika sentiasa mengamalkannya. Antara kelebihan bagi orang yang mengerjakan salat duha adalah sepanjang hari berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jika pada waktu senggang kita bolehlah pergi ke surau ataupun di bilik sendiri melakukan salat duha. Dan sunnah kelima yang dilakukan oleh Nabi adalah dengan mengerjakan salat jemaah tepat pada waktunya. Nabi SAW bersabda, kalau sahaja manusia tahu pahala panggilan solat dan saf hadapan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya selain harus dengan mengundi, pasti mereka akan mengundi. Berikutnya amalan yang keenam yang dilaksanakan oleh Nabi adalah dengan sentiasa bersedekah. Umat Islam umumnya digalakkan memberi sedekah sebagai tanda syukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, sedekah juga dapat menghapuskan dosa-dosa lalu dan menjinakkan hati supaya tidak cinta pada dunia dan menjadi kelemahan umat Islam zaman sekarang. Dan amalan terakhir yang diamalkan oleh Rasulullah adalah dengan beristighfar. Malah dengan amalan ini sangat mudah untuk kita lakukan, tak kira tempat, tak kira waktu dan di mana juga kita berada. Amalan berzikir di dalam hati pada setiap masa dan saat membuatkan kita sentiasa mengingati Allah. Jadi itulah merupakan amalan harian Nabi Muhammad yang sering dilakukan. Oleh itu, semoga kita tergolong dalam golongan umat Islam yang sentiasa istiqamah dan melakukan amalan sunnah di samping tidak meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Jadi sekian itu sahaja. Terima kasih Saudari Nabi atas pencerahan yang sangat menarik tadi. Terlalu banyak akhlak dan sunnah Rasulullah yang kita boleh ikuti, betul? Kebanyakan sunnah yang dibincangkan tadi, banyak juga yang kita dah terbiasa buat. Seperti semasa kita melihat benda cantik seperti sunset, kita akan mengucapkan subhanallah secara automatik. Jadi subhanallah sudah menjadi kebiasaan kita, betul kan? Betul. Okay. Jadi saya meneruskan lagi dengan menanyakan soalan kepada Saudari Dayang, iaitu apakah permulaan dakwah Rasulullah dan strateginya untuk menjalankan dakwahnya? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah yang satu kerana menghiburkan kita sama-sama pada majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita diberi nyawa untuk hidup dan lebih banyak berzikir kepada Allah. Semalam setelah kita bercuti, kita hendaklah mengetahui sebab kita cuti itu. Sebab apa kita cuti semalam? Tetapi Maulidul Rasul saja. Tapi apakah amalan yang kita buat semasa hari Maulidul Rasul itu? Adakah kita banyak berzikir? Adakah kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad? Saya doa yang baik saja untuk saudari sekalian. Semoga hari Maulidul Rasul pada tahun yang datang kita lebih banyakkan selawat kepada Rasulullah. Bukannya pergi ke pantai, bukannya pergi ke Jongkawak, pergi balik rumah. Sebaliknya pergi ke surau, pergi ke masjid. Marilah sama-sama kita sedar diri. Hari itu sepatutnya hari kita mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam, tetapi kita larang. Baiklah, saya agak lari sedikit, jadi saya kembali balik. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi Rasulullah
di Gua Hira pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah 610 Masihi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Malaikat Jibril ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Rasulullah mula berdakwah kepada kaum kerabatnya dengan mengajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Seterusnya turun wahyu kedua, iaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Ayat ini berisi perintah Allah SWT agar baginda berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulalah baginda berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surah Asy-Syu'ara ayat 214. Sejak itulah Nabi Muhammad mula berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Antara individu terawal yang memeluk Islam ketika itu ialah Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri pertama tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Ali bin Abi Talib, iaitu anak saudaranya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat Nabi yang merupakan mertuanya juga. Kemudian Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi, juga merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam ketika itu. Walau bagaimanapun, terdapat juga ahli keluarga Nabi yang tidak menerima dakwah seperti individu tadi. Sebagai contoh, bapa saudara beliau, iaitu Abu Jahal dan Abu Talib. Kedua-duanya merupakan bapa saudara Nabi, tetapi kedua-duanya mempunyai sifat ataupun pandangan berbeza terhadap dakwah Nabi. Seperti yang kita tahu, Abu Talib membiarkan Nabi menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya daripada gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Namun begitu, Abu Jahal pula adalah sebaliknya. Abu Jahal menentang dakwah Nabi. Abu Jahal mengancam dan berniat membunuh Nabi, walaupun mereka mempunyai pertalian darah yang sama mengalir di dalam badan mereka. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah ayat Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan baginda agar berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat setelah surah Al-Hijr ayat ke-94 itu diturunkan. Baginda menyebarkan dakwah kepada semua lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun kanak-kanak, serta di semua jenis negeri-negeri. Pertama kali baginda menyebarkan dakwah secara terang-terangan adalah di Bukit Safa. Pada ketika itu, penekanan diberikan kepada aspek tauhid seperti beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat dan lain-lain. Nabi Muhammad berdakwah melalui 2 acara, iaitu secara lisan dan perbuatan. Secara lisan, beliau baginda memberi nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Manakala dakwah secara perbuatan pula, baginda mengamalkan amalan ziarah menziarahi, memberikan hadiah, mengutuskan surat dan menghantar utusan serta menunjukkan akhlak mulia. Seterusnya, Nabi Muhammad menerima wahyu
daripada Allah yang turun secara beransur-ansur selama 13 tahun di Mekah. Nabi Muhammad menerima 4,726 ayat yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surah Makkiyah. Manakala Nabi menyambung pula dakwahnya ke kota Madinah selama 10 tahun. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah pula dinamakan ayat Madaniyah. Nampaknya di situ sahaja permulaan dakwah Nabi yang saya akan terangkan. Saya akan berikan kepada saudari moderator kita. Terima kasih Saudari Dayang atas penerangan yang begitu jelas tadi. Sungguh semangat saudari hari ini. Mesti semangat. Bagus. Ya, sungguh hebat ya strategi yang disusun oleh Rasulullah yang membolehkan Islam berkembang sehingga ke hari ini. Tanpa Rasulullah siapalah kita. Bersama tu. Jadi kita teruskan forum kita dengan soalan yang seterusnya yang akan ditujukan kepada panel pertama. Apakah definisi akhlak dan bolehkah panel ceritakan sedikit tentang akhlak Rasulullah? Ya, baiklah, kita teruskan lagi berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW. Adakah tuan-tuan masih bersemangat untuk forum kita? Alhamdulillah. Okay, akhlak ialah bakat kemahiran yang muncul daripada perbuatan kejiwaan dengan mudah dan tanpa perlu berfikir. Maksudnya ia boleh diubah melalui pengalaman dan perintah syariat akannya serta kesepakatan seluruh orang yang berakal. Persiapan padanya bakat akhlak dan pengubahannya adalah berdasarkan mizaj, iaitu keadaan semula jadi jiwa mereka. Seterusnya saya teruskan lagi dengan mengaitkan tentang akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama sekali ialah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak baginda dan beliau menjawab, akhlak baginda ialah Al-Quran. Baginda marah kerana kemurkaannya dan redha kerana keredaannya. Baginda tidak pernah membalas dendam buat dirinya sendiri dan tidak pernah pula marah demi diri sendiri, melainkan sekiranya perkara yang dilarang Allah itu dilakukan, maka baginda marah kerana Allah. Apabila baginda marah, tiada siapa pun yang akan menentang baginda pada sebab kemarahannya itu. Jadi betapa mulianya tuan-puan, kalaulah kita ada perasaan marah, pasti kita marah dengan nafsu. Tapi Nabi Muhammad kita marah kerana Allah Subhanallah. Baginda, saya teruskan lagi. Baginda juga merupakan manusia yang paling berani, dermawan dan paling murah hati. Tidak sekali pun baginda pernah menjawab tidak saat diminta sesuatu daripadanya. Dinar, wang emas ataupun dirham, wang perak tidak pernah kekal di rumah baginda. Sekiranya terdapat lebihan wang, baginda tidak menemui orang yang berhak mendapatkannya hinggalah ke malam. Baginda tidak akan pulang ke rumah hinggalah baginda memberikannya kepada sesiapa yang memerlukan. Baginda tidak pernah mengambil apa pun yang telah dikurniakan Allah buatnya daripada harta rampasan perang dan seumpamanya, melainkan bekal makanan bagi keluarganya yang cukup bagi tempoh setahun. Jadinya baginda tetap mengutamakan orang lain dengan bekalan keluarganya ini, memberikan makanannya kepada yang memerlukan hinggalah baginda berhajat, yakni kehabisan bekalan sebelum habisnya tempoh setahun itu. Baginda SAW juga merupakan seorang yang paling tepat bahasanya, yang paling menepati janji, yang paling lembut tabiat semula jadinya dan yang paling mulia cara pergaulannya. Baginda ialah paling santun dan juga paling pemalu, bahkan sifat malunya itu melebihi anak dara yang duduk di biliknya, yang jarang bergaul dengan orang. Baginda selalu menundukkan pandangan. Subhanallah, saya sebagai perempuan pun malu dengan sikap Nabi yang melebihi akhlak wanita. Ya, betul. Sangat. Saya teruskan lagi. Boleh Cik Syafiqah? Boleh. Pandangan baginda di bumi tempoh
tempohnya lebih lama berbanding pandangannya ke langit. Maksudnya baginda ni tidak terlalu memandang ke langit dan lebih merendah diri lah bermaksud. Baginda, ya betul, baginda merupakan manusia yang paling tawaduk, iaitu rendah diri. Baginda menyahut seruan sesiapa sahaja yang menyebutnya, orang kaya maupun miskin, orang merdeka ataupun hamba. Baginda merupakan manusia yang amat merahmati dan mengasihi. Baginda mengunjurkan bekas air kepada seekor kucing dan tidak mengangkatnya melainkan setelah kucing itu selesai kerana kasihnya baginda terhadap kucing tersebut. Baginda juga merupakan manusia yang amat menjaga kehormatan dan paling memuliakan para sahabatnya. Baginda tidak menunjukkan kaki di depan mereka untuk memberi ruang agar mereka dekat dengan baginda. Dan baginda melapangkan tempat buat mereka sekiranya kawasan itu sempit. Kedua, lutut baginda tidak menepani lutut mereka yang berada di majlisnya. Sesiapa yang melihat baginda secara sekali lalu akan berasa gerun dengan baginda. Sesiapa yang bergaul dengannya pula akan menyukainya. Baginda memiliki para sahabat yang rapat yang mengerumuni baginda. Apabila baginda bersabda, mereka akan diam untuk mendengar sabdanya. Apabila baginda memerintahkan, mereka segera melaksanakannya. Di sini kita dapat melihat betapa hormatnya para sahabat terhadap Nabi dan dengan akhlaknya yang mulia. Siapa sahaja berkata dengannya akan berasa hormat terhadapnya. Baginda lah yang mulia mengucapkan salam kepada sesiapa sahaja yang temui baginda. Baginda menjaga penampilan tampan untuk para sahabatnya. Baginda juga sentiasa mencari-cari mereka, bertanyakan tentang mereka. Siapa yang sakit, baginda akan menziarahinya, dan siapa yang tiada di Madinah, baginda akan mendoakan kebaikan buatnya. Sesiapa yang meninggal dunia pula, baginda akan mengucapkan istirja kerananya, yakni ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita kembali, dan berdoakannya pula. Sesiapa yang baginda risau akan terdapat dalam perasaannya sesuatu kepada baginda, baginda pergi menujunya dan menziarahi rumahnya. Baginda keluar menziarahi kebun para sahabatnya, memakan hidangan disediakan oleh mereka. Ya Allah, sayangnya Nabi kepada orang di sekelilingnya. Kita ni pun kadang-kadang kita lupa tentang orang sekeliling kita kerana kita ni terlalu sibuk dengan urusan dunia tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Jadi sebolehnya kita wajar untuk mengikuti akhlak Rasulullah, dan lebih-lebih lagi orang terdekat dengan kita seperti jiran kita, rakan-rakan kita, jiran sebilik kita. Jangan mengumpat kita punya rakan sebilik kalau boleh. Dan baginda beramah mesra dengan orang-orang kenamaan dan memuliakan orang-orang yang tinggi martabatnya. Baginda tidak pernah berwasam muka dengan sesiapa pun. Baginda tidak pernah bersikap dingin kepada sesiapa pun. Orang yang kuat dan orang yang lemah di sisinya itu sama saat menuntut hak. Maksudnya tidak dibeza-bezakan lah. Baginda sangat bersikap adil dan melayani orang dengan baik, tidak mengira pangkat dan derajat. Semuanya bagi baginda adalah sama. Yang berlainan pada diri mereka adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi baginda tetap menyantuni orang yang bukan Islam dengan baik dan sopan santun. Jadi hal ini akan menimbulkan bahawa Islam itu adalah agama yang indah. Seterusnya juga, baginda tidak membiarkan orang untuk berjalan di belakangnya. Baginda bersabda, biarkan belakangku untuk para malaikat. Begitu juga baginda tidak membiarkan orang yang berjalan kaki bersamanya saat baginda menunggang kenderaan, hinggalah baginda menumpangkannya juga. Sekiranya dia tidak mahu, baginda bersabda kepadanya, majulah ke depanku ke tempat yang engkau tujukan. Sikap baginda ini sungguh terkesan dalam jiwa saya, tuan-puan, yang mana baginda tidak akan bersenang-lenang sedangkan ada di antara orang sekelilingnya yang susah. Pasti baginda akan menghulurkan bantuan. Kisah lain pula, tuan-puan, baginda Nabi Muhammad SAW akan memberi hikmat kepada sesiapa yang beri hikmat kepada baginda.
Baginda memiliki hamba lelaki dan juga hamba wanita, dan baginda tidak meninggikan diri ke atas mereka pada makan, minum dan tidak pula pada pakaian. Yang ini apa dimakan dan minum dan dipakai baginda itu jugalah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, dan aku berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, tidak pernah aku bersamanya di hadar, iaitu bermukim di Madinah, atau di safar ketika bermusafir untuk berkhidmat kepada baginda, melainkan khidmatnya kepadaku itu melebihi daripada khidmatku kepadanya. Baginda tidak pernah mengatakan kepadaku dan tidak pernah pula mengatakan tentang sesuatu yang kulakukan, kenapa engkau buat begini? Dan tentang yang tidak kulakukan, kenapakah engkau tidak buat begitu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bermusafir pada suatu ketika dan memerintahkan untuk menyediakan kambing untuk dimakan. Salah seorang berkata, wahai Rasulullah, aku yang menyembelihnya. Orang lain berkata, akulah yang melapahnya. Orang lain pula berkata, akulah yang memasaknya. Baginda bersabda, akulah yang mengumpulkan kayu api. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kamilah yang melakukannya untukmu. Baginda menjawab, aku tahu kalian akan melakukannya untukku, akan tetapi aku benci untuk melihat istimewa berbanding kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benci untuk seseorang hamba itu dilihat istimewa antara para sahabatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dan mengumpul kayu api. Apabila seseorang duduk bersama baginda, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan berganjak hinggalah orang itu berganjak daripada baginda, melainkan terdapat perkara yang mustahak yang mendesaknya. Baginda akan meminta izin daripada orang itu. Sungguh mulia akhlak Nabi yang sentiasa menjaga orang di sekelilingnya. Kadang-kadang kita terlepas pandang tuan-puan berkenaan hal ini. Kadang kita tak suka dengan orang tu, kita main pergi je tempat lain tanpa kita fikir perasaan orang tu. Jadi saya teruskan lagi dengan akhlak Rasulullah. Baginda juga tidak akan berinteraksi dengan seseorang pun dengan cara yang tidak disukai oleh orang tu. Baginda tidak akan membalas perbuatan jahat dengan semisalnya, meskipun baginda berhak melakukan demikian, akan tetapi baginda akan mengampunkan. Akhlaknya yang kadang sukar untuk kita lakukan. Dia sebagai manusia, kita perlu sentiasa memaafkan orang lain, kerana memaafkan itu adalah perbuatan mulia walaupun hati kita ni sangat sakit ketika itu. Di samping itu juga, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menzarahi orang sakit, mencintai orang-orang miskin dan duduk bersama mereka, menyaksikan, bermaksud mengiringi jenazah mereka, dan baginda tidak pernah menghina orang kerana kekafirannya, dan tidak gerun kepada mana-mana raja kerana kekuasaannya. Baginda mengagung-agungkan nikmat meskipun sedikit dan tidak pernah mencela apapun daripadanya. Baginda tidak pernah mencela makanan apapun. Sekiranya baginda mahu, baginda memintanya. Sekiranya tidak, baginda meninggalkannya. Saya akhir sekali bagi berkenaan akhlak Rasulullah. Baginda juga merupakan seorang yang sangat berdikari, kerana baginda ini akan menjahit selipannya, baginda akan menampal bajunya sendiri, baginda akan menunggang kuda, kedai, baginda menumpangkan hambanya atau orang lain di belakangnya. Baginda akan menyapu wajah kudanya dengan lengan bajunya ataupun hujung selendangnya. Baginda juga suka sekali kata-kata positif dan juga sangka baik daripada orang lain. Baginda membenci kepercayaan kepada malang dan juga sangka buruk. Apabila berlaku perkara yang disukai baginda, baginda berkata, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan apabila berlaku perkara yang tidak disukai baginda, baginda berkata, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan pun. Jadi saya dapat simpulkan bahawa kalau hendak diceritakan tentang akhlak Rasulullah, tidak habislah forum kita pada hari ini, kerana terlalu banyak kisah akhlak Rasulullah yang patut kita contohi. Jadi saya serah kembali kepada mereka. Terima kasih saudari Akila. Masya Allah, sungguh indah akhlak Rasulullah, betul? InsyaAllah. Akhlak ini sangat penting pada seseorang untuk melahirkan seorang insan yang cemerlang sama ada di dunia dan di akhirat. Seorang akan
akan berubah ke arah kebaikan jika ia menghayati nilai moral dalam kehidupan, kerana akhlak mulia dapat memberi kesan yang penting serta positif terhadap kehidupan manusia. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan kita yang seterusnya. Selepas kita tahu akhlak dan sunnah Rasulullah, kita kena tahu apa kesan atau kenapa pentingnya kita meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah. Jadi soalan seterusnya, apakah kepentingan meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah? Silakan panel kedua untuk menjawab soalan. Baik, terima kasih saudari moderator. Sepanjang hidup kita sering mengaku bahawa aku beriman kepada Allah, dan kita juga sering mengaku bahawa aku cinta Rasul, aku sayang Rasul. Namun bilakah kita membuktikan rasa cinta terhadap Rasul, dan bila masa kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda? Okay. Jadi ada Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 7 yang bermaksud, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam, iaitu merujuk kepada manusia dan jin. Itu Nabi telah meninggalkan sunnah dan hadis untuk kita pelajari dan amalkan. Okay. Kenapa penting? Yang pertama, kepentingan meneladani akhlak Rasulullah adalah dengan mengamalkan amalan sunnahnya akan mendatangkan kesempurnaan dalam hidup kita. Ini kerana sunnah Rasulullah ni adalah bersifat komprehensif dan memiliki keseimbangan, dan juga bersifat realiti sunnah Rasulullah ni boleh dilakukan pada masa kini maupun pada masa yang akan mendatang. Kiranya dia sangatlah mengikut peredaran zaman. Justru meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup merupakan akhlak mahmudah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Oleh itu kepentingan untuk meneladani contoh dan sunnah Rasulullah adalah untuk melahirkan akhlak yang mahmudah dalam diri seorang Muslim. Akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah merangkumi seluruh kehidupan yang dilalui oleh baginda, seperti bertolak ansur, sabar, adil, rendah hati dan sebagainya. Sudah pasti semua akhlak ini perlu menjadi pegangan bagi seluruh umat, seluruh manusia, tak kira umat Islam ataupun tidak, semua perlu berbuat baik kepada orang lain. Sudah sampai masanya ingatan dan tanda cinta kepada Rasulullah perlu diarahkan kepada mencontohi dan mengamalkan seboleh mungkin apa yang telah dipamerkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Respons seseorang terhadap sesuatu yang berlaku di sekeliling juga mesti berteraskan kepada pengajaran yang telah dibentuk melalui peribadi baginda Rasulullah, walaupun ujian melanda diri. Jika kita lihat ketandusan akhlak umat manusia pada hari ini telah menyebabkan semakin jauh umat Islam semakin jauh dari landasan Islam yang sebenar, di mana manusia hilang kasih sayang serta hidup bertuhankan nafsu semata-mata, dan lebih banyak mengejar duniawi dan sebagainya, dan tidak memikirkan kepentingan bersama dalam pembentukan sebuah peradaban. Keruntuhan akhlak umat manusia adalah kerana tidak meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai idola yang paling ideal untuk dicontohi. Maka segala oleh itu kita dapat lihatlah kesan jika seseorang itu tidak mencontohi akhlak baginda, maka dia melahirkan masyarakat yang bersifat negatif. Macam sekarang pun kita lihat banyak yang
banyak banyak aktiviti yang tak sepatutnya. Remaja pun lebih banyak meluangkan masa pergi ke mall, ada juga yang bergaul bebas di kelab malam, berbanding mendekatkan diri ke masjid. Jadi sekiranya kita masih hanyut dan lena dengan sifat-sifat majmumah ini, maka dibimbangilah kesucian agama Islam ini. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih Saudara Nelly. Saya sangat bersetuju dengan Saudara Nelly. Ramai umat Islam kini sudah semakin jauh dengan landasan yang sebenar-benarnya. Ini menyebabkan ramai anak kecil yang tidak tahu apa tentang agama mereka, Nabi mereka. Jadi kita sebagai umat Islam perlu mencontohi dan mengamalkan akhlak Rasulullah dan sunnah Rasulullah. Dengan mengamalkan akhlak dan sunnah Rasulullah, insya-Allah hidup kita akan lebih aman, tenang dan harmoni, insya-Allah. Jadi kita teruskan forum kita dengan panel kita yang terakhir. Nampaknya seperti tidak sabar untuk memberi ilmu kepada semua di sini. Soalan untuk panel kita Saudari Dayang, apakah cabaran yang dihadapi oleh baginda semasa baginda berdakwah? Bolehkah panel berikan pencerahan tentang soalan tersebut? Silakan. Baiklah, bismillah. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, cabaran Nabi semasa berdakwah ialah seperti kita tahu, Nabi ditentang oleh kaum Quraisy dengan banyak tentangan. Sebagai contoh, beliau diusir oleh penduduk kota Taif sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Baiklah, kita cerita pada Mekah dahulu. Semasa di Mekah, Nabi menerima tentangan yang hebat oleh puak Quraisy. Beliau menuduh baginda ahli sihir, pendusta dan orang gila. Mereka juga mendakwa Nabi Muhammad ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Umat Islam yang menerima agama Islam juga dipulaukan. Orang kafir Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin, termasuklah berkahwin. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Berlaku juga siksaan terhadap kaum muslimin yang menerima agama Islam. Seperti yang kita tahu, Bilal pernah diletakkan batu yang sangat besar pada badan beliau. Namun beliau tetap dengan pendirian beliau, iaitu percaya Allah itu satu dan tidak menyembah berhala seperti yang disuruh. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad yang dibunuh dengan kejam, seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Terdapat 9 orang pembesar Quraisy yang cuba mempengaruhi Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi, untuk mengujuk Nabi supaya berhenti menyebarkan dakwah. 2 kali usaha ini gagal dilaksanakan. Ketika puak Quraisy Mekah sedang menentang hebat usaha dakwah baginda, mereka juga memberi tekanan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Hal ini kerana kedua-dua Bani ini memberi perlindungan kepada Nabi, yang menyebabkan Bani ini diboikot oleh puak Quraisy untuk berjual beli dan dalam hal perkahwinan. Baginda Nabi Muhammad SAW juga ditawarkan pelbagai tawaran yang menarik, namun beliau tetap membuat keputusan untuk berdakwah. Antara yang ditawarkan ialah kekayaan, kemuliaan dan jawatan penting, namun beliau tetap menolak. Di Madinah pula, hijrahnya di Madinah, kedatangan Nabi Muhammad SAW disambut dengan baik oleh masyarakat Muhajirin dan Ansar, terutamanya daripada kaum Aus dan Khazraj. Namun penduduk Yahudi tidak suka akan kesepakatan kaum Aus dan Khazraj terhadap Nabi Muhammad. Oleh itu, penduduk Yahudi menolak penolakan ini secara sembunyi-sembunyi kerana tidak berani menentang Nabi
dan majoriti umat Islam secara terbuka. Walaupun pada awalnya orang Yahudi menerima, namun apabila sekutu mereka iaitu Aus dan Khazraj telah memeluk Islam, kedua suku itu tidak peduli akan masyarakat Yahudi. Maka timbullah di sana permusuhan antara kaum muslimin dan Yahudi di Madinah. Perkembangan Islam yang pesat menyebabkan orang kafir Quraisy semakin marah dan cuba menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam menyebabkan peristiwa penting dalam sejarah Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hudaybiyah dan penaklukan kota Mekah. Kebiasaannya peperangan berlaku atas faktor pembentukan dan perluasan kuasa taklukan. Namun, berbeza pula dengan peperangan dalam Islam, di mana peperangan di dalam Islam bertujuan untuk mempertahankan agama dan menyebarkan dakwah. Islam merupakan agama yang mementingkan perdamaian dan tidak suka keganasan. Buktinya, Islam berjaya menaklukki mana-mana wilayah yang tidak ada dalam sejarah. Astaghfirullahalazim, maafkan saya. Buktinya, Islam tidak pernah memaksa mana-mana manusia untuk memeluk Islam ataupun tidak menentang mereka. Umat Islam hanya mengajak dan jika mereka menolak, mereka menerima keputusan tersebut. Sebagian besar musafirin pula menyebut dan menghubungkan surah Al-Baqarah ayat 214 dengan peperangan Al-Ahzab, iaitu peperangan menentang tentera bersekutu di Madinah yang terdiri daripada kaum musyrikin Quraisy dan Yahudi Bani Quraizah dan kabilah Arab yang mengepung Madinah. Peperangan ini dikenali dengan peperangan Khandaq kerana umat muslimin membina parit besar yang dijadikan benteng bagi melindungi kota Madinah sebagai taktik menghalang musuh daripada membuat serangan secara mengejut. Dalam peperangan ini, umat Islam menghadapi ujian yang sangat berat. Mereka terkepung dalam keadaan kehabisan bekalan makanan, ketakutan dan kesejukan yang hampir-hampir memutuskan semangat orang umat Islam pada zaman itu. Hebatnya ujian pada peringkat hari ini seolah-olah tidak dapat dibayangkan lagi dengan lidah dan perasaan. Hanya keluhan yang terbit daripadanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah yang menggambarkan betapa hebatnya kesusahan yang menggoncangkan hati Rasul dan mukminin yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah. Apabila hati mereka dapat berdiri teguh menghadapi ujian, mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah. Saat itulah Allah akan mendatangkan pertolongan kepada mereka yang sangat yakin dengan bantuan Allah. Kebenangan yang berada pada cuaca di ufuk pagi hanya dirasai apabila berlaku sepenuhnya pada waktu malam. Golongan yang terdahulu menerima ujian dan kesengsaraan yang hebat serta dikepung oleh musuh kebenaran dari setiap penjuru, hingga mereka berkeyakinan setiap pertolongan yang Allah janjikan kepada orang yang membela agamanya begitu lambat. Oleh itu, kita boleh mengambil iktibar dari sini betapa pentingnya yakin kita kepada Allah. Jadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad perlulah yakin dan percaya akan bantuan Allah seperti mana yang telah pun mereka alami pada zaman dahulu. Itu saja. Terima kasih. Masya Allah, sungguh hebat Rasulullah. Begitu banyak cabaran dan halangan yang bagi dilalui masa berdakwah untuk pastikan Islam dapat berkembang ke seluruh dunia. Walaupun baginda mempunyai tantangan, dia tetap teruskan dakwah dia. Okey, hadirin sekalian, saya percaya ramai di antara penonton di sini yang tidak sabar untuk bertanyakan atau ingin memberikan pandangan atas tajuk-tajuk yang dibincangkan sebentar tadi oleh ahli-ahli panel kita yang hebat sebentar tadi. Untuk itu, saya buka forum ini untuk sesi soal jawab. Dipersilakan sebelum bertanya, sila beritahu nama anda dan ingin mengajukan soalan kepada panel yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah. Saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Akilah. Jadi sebentar tadi saudari Akilah mengatakan bahawa Rasulullah mempunyai akhlak yang suka bersedekah. Jadi bagaimanakah cara untuk kita bersedekah jika kita merupakan seorang yang miskin?
Terima kasih atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Okay, baiklah, pertama sekali kita menjawab soalan ini, kita mestilah mengetahui bahawa umat Islam tidak kira kaya atau miskin digalakkan untuk bersedekah mengikut kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu dalam keadaan miskin dan dia hendak bersedekah, maka hendaklah dia terlebih dahulu mengutamakan keperluan dirinya sendiri. Kalau ada yang berlebih, hendaklah disedekahkan kepada anak, isteri dan orang yang ditanggung nafkahnya. Kalau ada juga yang berlebih, hendaklah disedekahkan kepada kerabatnya atau kepada orang yang ada pertalian kerabat dengannya. Kalau ada juga yang berlebih, maka hendaklah disedekahkan kepada orang lain yang memerlukan bantuan yang ada di sana sini. Riwayat Ahmad. Jadi, melalui konsep ini, kita mesti memahami bahawa sedekah boleh diberikan dalam pelbagai bentuk. Bukan sahaja bermaksud kita perlu menerima harta. Ada banyak lagi cara yang kita boleh gunakan untuk kita bersedekah. Misalnya, cara yang paling mudah untuk bersedekah adalah dengan memberikan senyuman kepada orang lain. Selain itu, kita juga boleh menyumbang tenaga dan juga masa. Ada orang yang tidak mempunyai banyak duit tapi mempunyai kekuatan dari segi tenaga yang boleh digunakan untuk membantu orang lain. Ini juga merupakan satu jenis sedekah yang baik dan bermanfaat kepada orang lain. Jadi, kita kena faham bahawa sedekah ini bukanlah hanya semata-mata memberikan harta kita kepada orang lain. Sedekah boleh dijadikan dalam pelbagai bentuk, sama ada dari segi senyuman ataupun tenaga, memberi salam itu juga dikira sebagai sedekah. Saya rasa saya harap saya dapat menjawab soalan saudari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Muhammad Shah. Saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Nelly. Pada zaman ini terdapat pelbagai cabaran serta isu semasa tentang akhlak Islam. Jadi, apakah peranan ibu bapa sebagai pihak bertanggungjawab untuk mendidik generasi kini tentang kepribadian dan Rasulullah? Kepribadian Rasulullah SAW. Baik, terima kasih kepada saudari yang menanyakan soalan. Okey, seperti yang kita tahu, ibu bapa merupakan individu yang penting dalam kehidupan seharian kita, kerana mereka merupakan orang yang terdekat dalam diri kita lah kan. Oleh itu, peranan ibu bapa dalam mendidik generasi kini tentang akhlak dan kepribadian Rasulullah adalah, yang pertama, ibu bapa berperanan untuk mengamalkan dan mencontohi sifat Rasulullah SAW. Sebagai contoh, sifat Rasulullah yang menjaga tutur katanya. Oleh itu, ibu bapa boleh menjaga tutur kata dan menyebutkan kata-kata yang baik sahaja di hadapan anak-anak. Hal ini bertujuan supaya anak-anak boleh mengikuti sifat yang dilakukan oleh ibu bapa. Jika kita lihat, ada sesetengah ibu bapa yang melepaskan kata-kata yang buruk seperti mencarut di hadapan anak mereka. Jadi tidak asinglah bagi anak mereka dengan kata-kata seperti itu dan mengakibatkan mereka juga terbiasa untuk mengeluarkan perkataan seperti begitu. Seterusnya, ibu bapa juga perlulah bersifat tegas terhadap anak-anak mereka. Seperti Rasulullah SAW, walaupun baginda seorang yang lembut, tetapi baginda tetap tegas terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, apabila baginda melihat sebuah kemungkaran, maka baginda dengan tegasnya akan cuba untuk mencegah perkara tersebut. Maka ibu bapa juga perlulah mencontohi sifat tegas yang terdapat dalam diri baginda. Saya harap jawapan saya dapat membantu soalan tersebut. Baiklah, nama saya Saadah. Saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Syamimi. Jadi soalan saya berbunyi,
apakah strategi kepimpinan Rasulullah dalam menyebarkan dakwah kepada umat Islam terdahulu yang mana dapat dijadikan panduan kepada pemimpin-pemimpin masa kini? Baiklah, terima kasih Saudari Saadah. Soalan yang sangat mengikuti masa. Pada zaman mengundi ini kita hendaklah mencontohi sifat kepimpinan Nabi. Oleh itu kita hendaklah memilih pemimpin yang mengikuti kepimpinan Nabi pada zaman dahulu. Nabi, strategi yang diamalkan oleh Rasulullah dalam berdakwah ialah menyemai benih insan dalam hati para sahabat. Konsep ihsan yang ditekankan adalah dengan melakukan sesuatu yang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahawa Allah sentiasa melihat amalan yang dilakukan oleh hambanya. Seterusnya, baginda juga memanfaatkan segala bentuk kepakaran. Setiap para sahabat mempunyai kepakaran tertentu. Oleh itu Rasulullah memanfaatkan setiap satunya. Sebagai contoh, ketika menghadapi perang Khandaq, mereka mengadakan mesyuarat. Rasulullah SAW bersama para sahabat bersepakat menerima idea Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Daripada pengalaman dan kepakarannya, Salman mencadangkan agar mempertahankan kota Madinah dengan menggali parit di sekelilingnya. Lalu baginda SAW mengarahkan kepada setiap 10 orang lelaki menggali parit seluas 40 hasta. Ketika itu juga semua orang Islam dengan pantasnya menggali parit. Rasulullah SAW juga mendorong mereka dengan memberi semangat dan turut serta menggali. Maka di sini kita dapat lihat bahawa Nabi memanfaatkan segala bentuk dan kepakaran yang ada bagi mencapai kejayaan. Kesimpulannya, strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ini dapat diaplikasikan oleh pemimpin-pemimpin sekarang agar dapat membina sebuah negara yang harmoni, berintegriti dan bertanggungjawab. Itu kita hendaklah mengundi pemimpin yang sesuai dengan mengamalkan sikap Rasulullah SAW. Terima kasih. Itu saja. Setelah selesai sesi soal jawab itu tadi, nampaknya sampai di sini sahaja dapat kita bersama di dalam forum ini. Saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada 3 orang ahli panel yang telah merungkai dan mengupas secara jelas tentang tajuk kita pada hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan dimanfaatkan oleh kita semua. Sebelum berundur, saya memohon ribuan kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan forum ini terdapat tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya segala kelemahan itu adalah atas kealpaan saya dan segala kebaikan itu adalah dari Allah. Saya akhiri dengan sangka pantun. Sayang senduduk berbunga api, ambil daunnya, dibuat ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak banyakkan selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya sudahi dengan kalam mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.